Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan selepas penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang sanggup hadir tampil di dalam Dewan Rakyat untuk memberikan peluang kepada ahli-ahli Dewan Rakyat memberikan pandangan masing-masing terhadap isu yang melanda negara kita. Sebab isu ni perlu kita selesaikan sebelum ia menjadi krisis. Ya, nak kata beras ada ke tidak? Ada. Cuma beras putih tempatan tak ada. Jadi masalah ni perlu kita tangani sebelum ia menjadi krisis. Kita tahu, kalau nak sebut keterjaminan makanan, isu pertama adalah kita pastikan makanan ruji rakyat Malaysia ada bekalan yang mencukupi di pasaran runcit. Masalahnya saya lihat sebegini. Kita hanya menghasilkan 62.6% beras putih tempatan. Maknanya 37% kita bergantung kepada beras import. Dan daripada 62% tempatan tersebut, seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, hanya 40% saja yang berada di pasaran runcit. Ini yang saya rasa rakyat tak tahu. Saya sebenarnya terkejut dengan apa yang dibentang oleh Yang Berhormat Menteri yang sangat jujur maklumkan pada rakyat. Kerana sebahagian besar ataupun lebih kurang separuhnya dia pergi kepada pihak industri dan sebagainya. Jadi apakah cara kita dari segi masa depan untuk memastikan masalah ini tak berlaku? Saya berikan satu contoh. Sekiranya kebergantungan kita kepada beras tempatan naik kepada 90%, maknanya beras import hanya setakat 10% saja. Masalah yang berlaku hari ini tidak akan berlaku. Tak kira lah India tu nak sekat ke, nak ralang ke, beras dia import keluar, ekspor keluar. Kita tak dapat import dari India pun tak apa. Sebab kita mempunyai kebergantungan 90%. Tapi hari ini sebab 62%. Saya berikan satu contoh, satu yang saya rasa kita kena pelajari. Apa yang berlaku di Jepun. Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk Pertanian baru aja balik dari Jepun. Yang Berhormat Menteri pun tahu. Kami berlima ada di Jepun beberapa hari. Jepun, lebih 50% petaninya berusia 60 tahun ke atas. Dia hadapi masalah orang tua, warga emas yang lebih teruk daripada Malaysia. Tetapi produktivitinya cukup tinggi. Dia tak menjejaskan produktiviti. Dan Jepun boleh membekalkan beras tempatan 100% kepada rakyatnya yang berjumlah, kepada penduduknya yang berjumlah 125 juta orang. Kita di Malaysia ni 30 lebih juta. Kalau Jepun boleh dari segi ini, saya rasa ada banyak yang kita boleh pelajari. Sebab produktiviti peratusan yield dia sangat tinggi compare dengan kita. Jadi saya berharap supaya kerajaan ambil inisiatif terhadap smart farming, smart agriculture dalam hal ini. Perkara kedua adalah berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh BENAS. Sejak bulan Julai telah dimaklumkan bahawa India melarang ataupun menyekat ekspor beras keluar. Apakah tindakan daripada BENAS ketika itu? Ya, BENAS hanya menaikkan harga yang di pintu gudang BENAS pada 1 September daripada 1 tan metrik RM2,350 kepada RM3,200. Tetapi sebelum tu, apa yang BENAS telah lakukan sebagai pengimport tunggal untuk beras import dari luar? Saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh memberikan penjelasan ini. Sebab ini sangat penting. Kita bagi monopoli, kita bagi hak konsesi khas kepada BENAS. Dan BENAS ada tanggungjawab untuk pastikan. Sebab perjanjian dengan BENAS ketika ini akan berlangsung sehingga tahun 2031. Saya tahu BENAS ada bagi 30% keuntungan kepada pesawah. Saya menyambut baik. Saya pun setuju untuk bantu pesawah. Sebab mereka ni pun perlu dibantu untuk mereka terus menghasilkan produktiviti yang lebih baik. Cuma masalahnya saya nak tanya, tahun lepas, berapakah bayaran daripada BENAS untuk pesawah kita? Dan tahun ini, hari ini sudah masuk suku keempat, tahun 2023. Saya pernah dengar, BENAS akan bayar 60 juta. Betul tak? Dah bayar ke belum? Setakat hari ini, 9 hari bulan Oktober. Berapa yang setelah dibayar oleh BENAS kepada pesawah kita? Saya rasa ia sangat mustahak. Dan apakah pihak menteri, kementerian, boleh mengkaji semula, menambah baik mana yang sepatutnya untuk pastikan masalah yang berlaku ni tidak berulang pada masa akan datang. Dan perkara ketiga yang saya nak sebutkan di sini adalah berkenaan
minta sedikit masa. Yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan analisis kimia oleh Mardi dan juga Jabatan Kimia. Saya nak tanya, berapa cepat analisis sama ada beras tu import atau tempatan dapat dikeluarkan? Jangan kita hantar lab, tunggu 2 bulan baru keluar. Tak ada makna lagi. Itu yang saya nak tanya. Dan saya nak tahu juga, apakah tindakan setakat ini? Ini soal tukar plastik dan sebagainya. Memang kita dengar sejak 2-3 minggu dulu. Di merata tempat kata ada tukar plastik semua. Ada ke tak ada? Apakah statistik yang daripada ops bersepadu yang telah dilakukan? Saya rasa perkara ini penting. Kita tak mahu ada orang ambil kesempatan. Bila kita susah hadapi masalah, jangan ada peniaga yang ambil kesempatan pula. Jadi yang perkara keempat yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan pengagihan yang melibatkan Pharma dan juga LPP. Yang Berhormat Menteri pada 20 September lepas pernah menyatakan bahawa Pharma akan mengagihkan 400 tan metrik, LPP 300 tan. Mengikut pembentangan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, Pharma setakat ni telah mengagihkan 109 tan dan LPP 60 tan. Jadi yang baginya bila? Saya nak tanya. Walaupun kita tahu itu bukan tugas hakiki dua agensi kerajaan ini. Jadi bila? Saya difahamkan program khas beras putih tempatan ni ambil masa 1 tahun. Saya nak minta Menteri, tak bolehlah 1 tahun. Benda ni kena selesai dalam masa terdekat. Kalau setahun, payah. Nanti negara akan jadi dalam keadaan huru-hara. Saya nak tanya juga, apakah ada kemungkinan pihak kerajaan memberikan satu lagi cara intervensi? Walaupun saya menyokong dan saya menghargai intervensi yang telah dilakukan oleh KPKM dalam menghadapi masalah ini. Boleh tak bagikan subsidi dalam tempoh yang sangat singkat? Contohnya 2 bulan. Sebelum petani ataupun pesawah tempatan kita menuai hasil. Dalam bulan ni kalau tak silap saya, dari India, saya difahamkan India akan ada hasil dituai pada bulan November. Jadi dalam masa terdekat ni, maybe 1 or 2 months ni, boleh tak kerajaan bagi subsidi khas untuk selesaikan masalah ni? Jadi saya berharap perkara ni boleh diselesaikan. Saya nak minta pandangan ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Menteri, bilakah masalah ini akan kita dapat selesaikan? Itu saja. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat.